pengurangan ujian COVID-19 oleh KKM salah. Bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata tindakan mengurangkan ujian COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM adalah salah. Dalam surat perkeliling yang dikeluarkan pada hari Rabu minggu lalu, KKM memperkenalkan prosedur operasi standard SOP baharu pengesanan kontak rapat COVID-19 dan hanya akan membuat ujian terhadap kontak rapat yang mempunyai gejala. Dalam hal kluster, pengujian hanya akan dilakukan terhadap peratus yang dikenal pasti sebagai berisiko. SOP itu dilaksana pada hari tersebut selepas 6 negeri diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun, menurut Dr. Zulkifli, bukan semua mereka yang tidak menunjukkan gejala virus tersebut benar-benar tidak dijangkiti COVID-19. Kita mungkin terlepas pandang seorang penular super yang tidak menunjukkan gejala, seorang yang tidak simptomatik, katanya kepada Jom Channel. Menurut beliau, jika keadaan itu berlaku, kita akan mengalami salah satu kluster baharu atau satu pandemik baharu. Dr. Zulkifli bersetuju dengan pandangan pakar kesihatan yang memberi amaran bahawa sebarang usaha mengurangkan ujian hanya akan memburukkan lagi keadaan. Terdahulu dalam satu ciapan di Twitter, Dr. Zulkifli menegaskan kegagalan untuk menguji individu bergejala dan tanpa simptom boleh menyebabkan Kementerian Kesihatan akan gagal mengenal pasti individu yang menjadi penular virus. Tanya mana-mana pakar kesihatan awam, ini salah dan bertentangan dengan sains, ujarnya. Dr. Zulkifli yang juga seorang pakar toksikologi berkata kerajaan mesti meningkatkan ujian dan tidak mengurangkannya demi mengawal penularan virus COVID-19. Katanya kadar positif COVID-19 buat masa ini sekitar 8.2% dan ini harus dikurangkan menjadi kurang 5%. Beliau mengulangi saranannya supaya kerajaan menambah jumlah barisan hadapan untuk melakukan penyelidikan kes, kenal pasti kontak rapat, pengujian komuniti dan pengurusan kuarantin. Malah beliau mencadangkan semua itu harus dilakukan secara konsisten dan berterusan. Namun melihat daripada pendedahan kes yang tidak nampak akan segera susut, kita hanya dapat membuat kesimpulan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional gagal menangani pandemik COVID-19. Ingat lagi apa kata Dr. Zulkifli semasa pembahasan Belanjawan 2021 tahun lepas. Antara lain, beliau berkata, saya tegaskan bajet 2021 gagal mengambil kesempatan memperkasakan sistem kesihatan negara. Ingat kata-kata Ketua Audit Negara yang diulang oleh Ketua Pengarah Kesihatan dengan izin sebagai underfunded, understaffed dan overwork, khasnya di Jabatan Kecemasan. Menurut beliau, badan-badan seperti Malaysian Health Coalition, Academy of Medicine Malaysia (AMM) dan Malaysian Medical Association (MMA) merumuskan belanjawan kesihatan tidak mencukupi. Untuk rekod, Kerajaan Pakatan Harapan berbelanja 10.3% iaitu RM30.6 bilion daripada keseluruhan bajet sebanyak RM297 bilion berbanding Kerajaan Perikatan Nasional 9.9% iaitu RM31.9 bilion daripada RM322 bilion. Ketika itu kita belum berhadapan dengan COVID-19. Kini, penyakit kekurangan dana KKM itu telah merebak sehingga kemungkinan pesakit COVID-19 yang tiada simptomatik dan tidak didiagnosis berpotensi menjadi penular super yang berbahaya. Malang sungguh rakyat Malaysia, Kementerian Kesihatan mempunyai seorang menteri dan 2 orang timbalan menteri. Apa yang mereka fikirkan? Bagai menambah garam pada luka, metrik kredit utama Malaysia dalam penarafan Fitch telah diturunkan daripada A- ke BBB+, susulan ketidakstabilan politik negara ini. Melihat cara kerajaan yang membuat keputusan flip-flop ini, apa yang kita harapkan lagi selain bumbung yang terus bocor kerana atap yang ditebuk?